Assalamualaikum penghuni Malaysia sekalian. 3108 CTF tahun ini bangkit dari dasar motor mereka. Selamat datang ke 3108 CTF bangkit dari dasar. Saya Panglima 1337. Jadi hari ini dikatakan kami akan menunjukkan apakah itu sebenarnya 3108 CTF yang anda semua sertai, yang dihangat, digembar-gemburkan di media sosial hingga dimaki hamun saya rasa. Tapi tidak mengapa. Hari ini kita ada dua panel jemputan di mana saya dikatakan adalah tulang belakang 3108 CTF ini, iaitu kita ada Nahkoda dan juga Atmar. Saya tidak tahu Atmar tu bergantung kepada apa. Tapi mari kita dengar dulu suara Nahkoda. Adakah di sini Nahkoda? Assalamualaikum semua, saya Nahkoda dan Atmar Wijaya. Assalamualaikum semua. Okey, jadi itu adalah dua orang orang kata apa, tulang belakang pada 3108 CTF ni. Di mana untuk pengetahuan semua, 3108 CTF ni bermula pada 26 hari bulan Ogos hari itu hingga 28. Di mana kita mendekatkan diri dengan ambang merdeka untuk menunjukkan semangat kita pada malam kemerdekaan tu. Selalu orang tanya, adik Wahid ada tanya hari tu, hacker buat apa malam merdeka? Ini adalah kegiatan hacker di malam-malam merdeka, hacker-hacker Malaysia yang akan bangkit dari dasar. Jadi 3108 CTF bangkit dari dasar, bangkit dari underground, bawah tanah ke apa tu, boleh tak Encik Nahkoda terangkan sikit berkenaan dengan 3108 CTF ni? Silakan Encik Nahkoda. Okay, terima kasih Panglima. Jadi mesti ramai dia tertanya kan, apa maksud 3108 CTF bangkit dari dasar ni? Jadi directly lah, secara tepatnya 3108 ni merupakan tarikh kemerdekaan bagi negara kita lah, 31 Ogos 1957. Jadi nama 3108 CTF ni kita dapat dari situ lah, 31/8. Dan kenapa bangkit dari dasar? Jadi nak diceritakan, okay, kami buat 3108 CTF ni sebenarnya ada mesej yang kami cuba sampaikan lah kepada pemain-pemain dan juga generasi kita hari inilah. Jadi tema yang kami cuba bawa dalam permainan ni adalah bertemakan rukun negara, iaitu dasar jati diri bagi seseorang individu yang bergelar rakyat Malaysia. Jadi kalau kita tengok sejak 2 menjak ini, generasi hari ini dia kurang menghayati apa itu rukun negara. Betul, Dan betul. mereka tak tahu pun apa dasarnya. Jadi itulah sebenarnya nama yang kami ambil, iaitu bangkit dari dasar, which is kami nak bangkitkan balik penghayatan rukun negara ni kepada jati diri setiap pemain-pemain dan generasi hari ini lah yang bermain permainan kami ni. Ya, itu dia daripada Nahkoda. Apa maksud bangkit dari dasar tu? CTF ni punya kol-kolah tu dahsyat sikit. Bangkit dari dasar. Bangkit. Bangkit dari dasar. Tapi yang uniknya CTF 3108 ni, saya pun pemain CTF yang agak tegar juga. Saya selalu jumpa Jeopardy, ada jumpa Attack and Defense, tapi konsep yang diterapkan dalam penceritaan sekarang ni lain sikit kerana dia berbentuk storyline, kan? Ya, betul. Kami membuat satu jalan cerita lah yang sepatutnya akan dihayatilah oleh pemain-pemain. Apa yang kami cuba bawa dalam CTF kali ini bukanlah skill teknikal semata-mata. Kami juga ingin mereka belajar sesuatu kelainan dan menghayati jalan cerita ini supaya dapat membangkitkan sikit kesedaran patriotisme dalam diri pemain lah. Jadi kalau kita boleh tengok pada tugasan, kita tengok sikit tugasan. Okey, kita ada kategori tugas utama di sini, di mana ada 5 tugas utama yang perlu diselesaikan oleh pemain. Jadi kelima-lima tugas utama ni sebenarnya adalah
dalam satu jalan cerita di mana semuanya berkait antara satu sama lain. Jadi pemain tak boleh macam skip tugasan-tugasan lain. Mereka perlu ikut by the tugasan lah untuk selesaikan supaya diorang dapat lihat bagaimana jalan cerita ni mengevolve lah, berevolusi. Okey, jadi kita ada 5 tugasan di sini. Jadi tujuan kita buat walkthrough lah kita katakan pada hari ini adalah untuk saya and ahli-ahli Bahtera Cyber untuk menunjukkan bagaimanakah untuk kita menyelesaikan 5 tugasan utama ini dan apakah maksud-maksud di sebalik tugasan-tugasan ini. Dikatakan 5 tugasan ini adalah tonggak pada rukun negara kita, iaitu 5 rukun negara. Jadi ya, marilah kita bermula dengan tugasan pertama untuk kita kupaskan dan kita tengok apakah intipati yang berada dalam tugasan 3108 CTF ini. Okey, jadi tugasan pertama, tak silap saya, markah awal untuk tugasan-tugasan ini adalah 1000 markah. Sekarang ini telah mendapat 84 orang dapat menyelesaikan. Berapa orang yang sertai untuk kita punya CTF tahun ni, Nahkoda? Ada dalam 220 orang. 220 orang. Ramai tu. Nampak hacker-hacker Malaysia yang berentak pada malam merdeka. Bukan malam merdeka, 2 hari sebelum malam merdeka. Jadi kita tengok tugasan pertama. Okey, selamat datang perwira. Di sini ceritanya bermula. Maya Sakti merupakan salah seorang kenalan kepada 2 anak muda yang giat berjuang demi generasi. Namun 2 anak muda ini kadang sering berbeza pendapat di dunia cyber. Anda ditugaskan untuk membantu Maya Sakti merungkai suatu misteri dan pergelutan antara 2 anak muda ini. Okey, jadi tugasan pertama ini kita diberikan satu tapak mula, iaitu link YouTube, tak silap saya, dan format flag untuk 3108 CTF ni dimulakan dengan 3108 CTF dan kita ada bracket untuk kita letakkan flag. Jadi kepada pemain-pemain yang dah biasa dengan capture the flag, mungkin pernah tengok format ini. Dan CTF ini tidaklah terlalu teknikal yang memerlukan skill-skill komputer yang mendalam seperti reverse engineering ataupun web hacking yang memerlukan tool-tool alatan-alatan yang dahsyat. Sebenarnya adalah CTF yang santai dan beginner friendly lah. Okay. Jadi link yang pertama ditujukan terus ke YouTube Maya Sakti Allies Bahtera Cyber, di mana kita dapat hashtag OSIN kat sini. Permainan bermula. Ikuti kami di media sosial dan ada 2 media sosial Bahtera Cyber yang kita boleh follow and share kepada kawan-kawan nanti. InsyaAllah mungkin di lain masa akan ada lagi aktiviti-aktiviti daripada Bahtera Cyber ni dan nantikan. Dan pada tugasan pertama kita diberikan dengan video yang anda semua boleh tengok, dan di akhir pada video ini akan ada satu tulisan dan kata-kata yang diberikan kepada kita. Dalam video ini ada 2 perkara yang menarik yang kita boleh dapat ambil, iaitu daripada hashtag itu sendiri, iaitu OSIN, Open Source Intelligence. Open Source Intelligence ni adalah di mana kita perlu mencari dan kita menerokai maklumat-maklumat yang berada di alam maya seperti Twitter, seperti di Facebook, Instagram, ada juga di Pinterest, GitHub. Kita perlu mencari apakah maklumat-maklumat yang kita dapatkan daripada seorang itu. Dan di mana dalam tugasan satu ni ada 2 link yang istimewa kita dapat lihat, iaitu Arjuna Dharma Bhakti 3108 dan Baiduri Mahsuri. Jadi untuk tugasan pertama, saya rasa mungkin kita perlu OSIN 2 social media ini, tak silap saya. Jadi kita lihat yang pertama, Arjuna Dharma Bhakti. Tanah hijau dipenuhi cerun kerana di sini sudah berbukit. Jika negara sudah membangun, kita juga kena bangkit. Ya, bangkit dari dasar. Itulah slogan kata Bahtera Cyber 3108 CTF. Jadi kita dapat lihat beberapa post yang dilakukan oleh Arjuna Dharma Bhakti. Okey, untuk terus ke cara yang sepatutnya kita melakukan CTF ni, ada 2 perkara yang perlu anda semua lihat sini. Satu, semestinya jika pemain-pemain CTF akan lihat di mana ada Mouse code di sini. Mouse code ini adalah
salah satu clue yang diberikan, iaitu jika kita translatekan Morse code ini kepada output, wahai peserta, alangkah indahnya jika kalian dapat membantu hamba. Tolong osin hamba dan cari jawapan di platform media sosial Burung Biru. Media sosial Burung Biru seperti yang kita tahu, Bluebird adalah Twitter. Jadi kita perlu mencari sesuatu di Twitter tu. Tapi kita nak cari apa? Cik. Yang kedua adalah post daripada Arjuna Dharma Bhakti ini sendiri. Langit biru mewarnai, suasana tinggi terpacak tinggi, menara gading. Pintu menara sedang dibuka, menanti saudari yang bakal tiba. Tweet by Amy Xiao. Kat sini pun kita ada jumpa satu perkara yang berkaitan dengan burung biru, iaitu Twitter, tweet by Amy Xiao. Kemungkinan first kita boleh cari Twitter by Amy Xiao. Mana saya dah buka Twitter Amy Xiao. Yang kedua sebelum tu, kita ada juga Baiduri Masuri, di mana yang saya sangkakan adalah rabbit hole untuk tugasan satu ini. Jadi kita akan skip dulu bahagian Baiduri Masuri Instagram. Dan kita akan terus ke Amy Xiao punya Twitter, mana ada beberapa post dan ada satu post di mana beliau mengatakan Alhamdulillah bakal menjadi accountant. Wow. Amy Xiao Hanin Bakhtiar kita ini telah menjadi accountant. Anda telah berjaya ditawarkan program pengajian seperti berikut. Ada kod program dan ada URL surat tawaran. Okey, URL ini agak unik. Jadi apabila kita pergi ke URL tersebut, kita akan jumpa satu pastebin di mana dikatakan bold text. Itu je. Bold text itu je. Best. Best. Tahniah, bersedialah berhadap dengan korupsi negara. Banyak negativiti nampaknya yang kita dapat lihat oleh Twitter apa ni? Oh, tak patut. Negara kita dah merdeka, sepatutnya tak patutlah ada komen-komen yang sebegini kan. Tapi tak apa, kita akan teruskan ke Arjuna Dharma Bhakti, di mana nama yang agak, orang kata apa? Tak asing lagi. Iaitu daripada Pinterest pun kita dapat lihat Arjuna Dharma Bhakti, dan rasanya Arjuna Dharma Bhakti ni kawan baik lah. Best friend dengan Amy Xiao ni. Dia cakap, hello, what's up bro, dengan Amy Xiao. Macam tu je. Tapi kita dapat lihat kat sini ada satu perkataan, bukan satu perkataan, satu uh, perenggan yang ada beberapa huruf-huruf yang menonjol, iaitu boleh dikatakan bold text yang berkaitan dengan hint kita tadi. Jadi apabila kita ambil bold text ini satu persatu, S, Z, M, kita tulis dia di atas satu kertas ataupun kita kumpulkan dia. Dan ini adalah nota saya untuk challenge dalam 3108 CTF ni. Apabila kita mendapat semua bold text di dalam perenggan tersebut, kita boleh decodekan dia. Ia menjadi satu cipher text yang boleh ditranslatekan kepada base 64. Iaitu salah satu cara kriptografi method yang selalu digunakan pakai dalam sistem kriptografi yang boleh kita lihat di mana-mana. Jadi output untuk perkataan yang kita gabung tadi adalah kesopanan dan kesusilaan. Itu adalah satu rukun negara kita, iaitu rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Jadi mari kita test adakah itu adalah flagnya. Kita masukkan format flag dan kesopanan dan kesusilaan. Yap, itu adalah flag untuk tugasan pertama, kesopanan dan kesusilaan. Jadi nahkoda, apa tujuan tugasan satu ni? Kenapa ada gaduh-gaduh dalam Twitter ni? Dahsyat tengok ni. Alright. Okay, macam yang saya cakap sebelum ni, kami cuba membawa konsep kod negara pada setiap tugasan dalam permainan ni lah. Okay, sebagai contoh, tugasan satu ni kita boleh lihat ia berkait dengan rukun negara kelima kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Jadi, jika kalau kita hayati balik daripada permulaan, daripada tapak mula tadi, jalan cerita ni menceritakan tentang ada dua anak muda yang bersahabat dan mempunyai satu perjuangan yang sama. Tetapi kalau kita tengok balik dalam video tu, dekat ayat terakhir dia ada cakap
mereka ni dua anak muda yang bergiat aktif untuk membawa satu revolusi. Tetapi sampailah, jadi kat sampailah ni sebenarnya kita nak bawa dorang pergi ke Twitter tadi. Kalau kita tengok dekat komen-komen Twitter ni ada komen daripada Duri dan juga Arjuna. Jadi kat sini dorang dah mula macam ada perbezaan pendapat dan ada macam sedikit pertelingkahan lah. Dan kalau kita tengok dekat komen-komen Twitter lain pun ada banyak toxic komen kepada Ami Siao ni. Dan kalau kita tengok Ami Siao ni dia just post satu tweet tentang dia berjaya mendapat tawaran belajar, tapi sebaliknya komen-komen yang dia dapat adalah komen negatif, macam komen orang tak support dia lah. And kat sini sebenarnya kita nak sampaikan lah adab dan etika dalam dunia cyber ni. Kita tak boleh lah nak tunjukkan sangat budaya negatif dan budaya toksik ni dalam media sosial, sebab kita tahu banyak buruknya daripada baiknya. Jadi itulah sebenarnya antara mesej yang kami nak sampaikan dalam penghayatan rukun negara kesopanan dan kesusilaan. Seperti kita tahu, kita hidup sebagai rakyat Malaysia ni berbilang kaum dan berbilang agama dan Betul. juga bangsa. Jadi sepatutnya tak perlulah ada pertelingkahan yang kecil disebabkan benda-benda remeh dekat media sosial ni. Kalau kita tengok hari ni terlalu banyak sangat. Kalau kita scroll Twitter, orang terlalu banyak benda negatif lah daripada benda positif. Dan daripada sekecil perkara boleh membawa menjadi kepada sebesar-besar perkara. Dan kalau kita tengok mesej nasihat yang dicuba sampaikan oleh Arjuna di situ, boleh klik gambar tersebut. Yang ni. Betul. Kalau kita fikir sejenak, apakah punca berlakunya pergaduhan besar? Adakah sebab satu pihak saja yang melontarkan prejudis atau menunjukkan amarah? Sememangnya tidak. Pergaduhan besar bakal berlaku sekiranya kedua-dua pihak menggegam api amarah dalam hati. Api itu tatkala kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. Jika kita lihat dari sudut sejarah pula, kejadian rusuhan antara kaum 13 Mei 1969 berlaku kerana tiada persefahaman antara kaum di samping mementingkan diri sendiri dan menyimpan dendam antara semua pihak. Sikap tidak bertolak ansur akan menimbulkan pergaduhan kecil. Pergaduhan kecil pula akan menimbulkan pergaduhan yang lebih dahsyat. Semua pihak perlu saling bertolak ansur untuk mencapai kata sepakat atau persefahaman. Sebab kata orang-orang lama, api perlu lawan dengan air. Jadi, bagaimana nilai hormat boleh muncul dalam perkara ini? Wujudkan persepakatan dan buka minda kita untuk menerima pendapat pihak lawan. Dari situ nilai hormat akan wujud dalam diri mereka setelah kita cuba untuk memahami serta menghormati mereka. Jadi, kata-kata ini adalah satu nasihat lah kepada masyarakat umum yang selalu bertelingkah kepada perkara-perkara kecil di dalam media sosial ni. Dan kita perlu menghayati lah konsep kesopanan dan kesusilaan, dan benda ni bukan sekadar kata-kata laungan ketika ikrar saja, tapi kita perlu sematkan dalam hati. Lagi-lagi di dalam dunia cyber yang tiada batasan ni, kita perlulah menjaga etika kita. Dan kalau kita lihat juga di dalam video di YouTube tadi, ada satu hashtag mengatakan hentikan buli cyber. Jadi buli cyber ni antara satu isu yang tidak asing lah bagi kita hari ini. Dan untuk kita hentikan buli cyber ni, masyarakat kena sama-sama lah menghayati konsep kesopanan dan kesusilaan supaya kita sentiasa menghormati dan menjaga etika kita di dunia cyber. Okey, dan seterusnya pula saya ingin terangkanlah juga kenapa kita buat konsep OSINT pada awal-awal tugasan ini. Okey, antara sebab kenapa kami menekankan konsep OSINT ni, sebab ada yang bertanya kenapa banyak sangat OSINT dalam CTF ni. Macam kenapa kan, macam orang expect nak some technical skill yang lain lah. Jadi kenapa kami bawa OSINT ni, sebab OSINT ni antara perkara yang
public boleh buat lah. Macam tak semestinya orang yang dalam industri cyber security je boleh explore. Jadi benda OSINT ni adalah satu skill yang perlu dalam diri masyarakat zaman sekarang ni. Kalau kita lihat sekarang ni banyak berlakunya kes penipuan online seperti scam dan pelbagai lagi lah. Jadi orang selalu minta tolong trace scammer lah, itulah inilah. Tapi sebenarnya kalau kita macam tekankan skill OSINT ni kepada masyarakat, masyarakat ni akan cuba sedaya upaya untuk menyelidik terlebih dahulu sesuatu sumber tu sebelum mempercayainya. Seperti tugasan inilah, macam kita diberi 2 link, jadi satu link adalah link rabbit hole dan satu link lagi jika kita explore dengan lebih dalam terdapat sesuatu yang disembunyikan. Jadi inilah salah satu skill yang kita nak terapkan supaya orang sentiasa mencari kesahihan sesuatu perkara tu sebelum mempercayainya. Sebab kebanyakan kes-kes scam ni berlaku adalah sebab mereka tak selidik dahulu. Mereka tak selidik siapa yang call, mereka tak selidik dari mana datangnya link tersebut, adakah website itu legit ataupun tidak. Jadi inilah dan juga macam mereka tak selidik siapa yang mereka berhubung melakukan transaksi tu, adakah individu tersebut seorang yang real ataupun just some fake account. Jadi skill OSINT ni lah yang perlu kita terapkan supaya masyarakat sentiasa ada sifat ingin tahu yang tinggi dan sifat menyelidik dan dan mendapat kesahihan sesuatu perkara tu sebelum kita mempercayai bulat-bulat. Satu ni kita cuba sampaikan. Okey, itu adalah tugasan 1 dalam 3108 CTF ini. Kesopanan dan kesusilaan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi janganlah kita mengkomen yang bukan-bukan kepada orang lain, kerana mungkin di lain hari kita pula yang kena batang hidung sendiri baru tahu rasanya. Siapa makan cili dia rasa pedas. Jadi jom kita teruskan kepada tugasan kedua kita yang telah jatuh kepada 100 markah. Di mana markah awalnya masih 1000, ada 31 orang yang berjaya memecahkan mesej rahsia, di mana saya dapat dengar mesej rahsia ni menjadi kontroversi dalam 3108 CTF ni kerana ada beberapa pihak agak tertekan dan juga menghadapi tekanan ketika melakukan decryption mesej rahsia ni. Okey, jadi jom kita tengok apakah yang berlaku. Situasi semakin tegang. Konflik antara Arjuna Dharma Bhakti dan Baiduri Mahsuri semakin serius. Arjuna cuba menyampaikan sesuatu kepada Maya. Bantu Maya untuk mencari mesej rahsia tersebut. Ada hint yang kita boleh buka menggunakan core yang kita telah dapat. Jadi kita tengok hint pertama adalah OSINT. Dan kita akan mendapat secret message. Kita decode. Kita go to channel. Channel apa saya tak tahu, mungkin Discord, mungkin channel TV atau channel apa, dan kita ada flag. Hint yang kedua adalah mungkin nampak bantu. Ada pembayang di sini. Itu pembayang membawa kita ke Wikipedia poem code. Poem code ni adalah encryption yang menggunakan poem ataupun sajak dipanggil ya. Jadi jom kita cuba untuk mencari apakah mesej rahsia yang berada di tempat yang perlu kita OSINT. Jadi saya rasa kita akan teruskan dengan pengosian manusia-manusia yang berada di sini. Kita boleh cari dulu di Baiduri Mahsuri, ada apa di situ. Kita dapat lihat Twitter Baiduri Mahsuri itu sendiri, orang-orang lain, Najwa Zahra, Arjuna Dharma Bhakti sendiri. Kita dapat lihat beberapa post yang dilakukan oleh Baiduri Mahsuri, Arjuna Dharma Bhakti, dan akaun Twitter Najwa Az-Zahra itu sendiri. Di sini banyak juga benda yang kita dapat. Bingo. Gedebu agam tersebut angin kejut. Okey. Jadi kita tengok apa sebenarnya yang berlaku di sini. Ada gedebuk gedebak bunyi kompang kah? Gedebuk agak
Okey, jadi ini adalah poem quote yang dikatakan kerana ada poem di atasnya, itu daun yang menghijau dan rindang, menyuburkan maruah dan semangat wajah, mertabatkan bahasa dan keluhuran perlembagaan. Dan seterusnya, mana kita dapat lihat memang ternyata ada gerbuk-gerbak, ada cipher, ada cipher text ini. Okey. Cipher text ni lah yang saya rasakan adalah poem code. Jadi yang mana yang belum tahu cara untuk settlekan, cara untuk selesaikan poem code ni, mari saya tunjuk satu persatu. Challenge kedua, gerbuk agan tersebut aglin uje. Okey, caranya tips untuk kita selesaikan poem code ni kita boleh tengok di Wikipedia itu sendiri, di mana Wikipedia ini akan mengajar kita cara untuk selesaikan poem code daripada awal sampailah kita mendapat maksud tersirat di dalam poem code itu sendiri. Jadi untuk 3108 CTF ni, poem code-nya diberikan satu poem di mana 5 huruf di hadapan ini adalah pembayang untuk kita selesaikan poem code ini. Dan apabila kita rungkai 5 huruf ini, ada G, B, Q, D, U. Saya panggil dia gerbuk. Dan kita dapat lihat setiap alfabet di dalam G, B, Q, D, U ni bermaksud satu huruf. Di mana A 1, B 2 hinggalah ke Z yang bernombor 26. Kita dapat mapkan setiap huruf itu, iaitu G 7, B 2, Q 17, D 4 dan U 21. Jadi kita perlu cari kedudukan poem itu di dalam sajak yang diberikan, iaitu dedaun ini bernombor 1, yang ini bernombor 2, menghijau ini bernombor 3. Jadi kita dapat cari satu-satu, iaitu kedudukan ketujuh kita akan dapat adalah maruah di sini, dan nombor 2 adalah yang di sini, dan nombor 17 adalah tekad di sini, nombor 4 adalah dan di sini, dan nombor 21 iaitu hujan di sini. Jadi apabila kita mappingkan maruah, yang, tekad dan hujan, ya, jadi saya tak tahu apa yang difikirkan oleh pencipta pengungkut ini, maruah, yang, tekad dan hujan. Jadi kita dapat satu clue yang agak besar, iaitu maruah, yang, tekad dan hujan. Okey, daripada perkataan maruah, yang, tekad dan hujan inilah kita akan buka satu persatu untuk kita dapatkan apakah yang berada dalam ciphertext poem code ni. Okey, selepas kita membuang huruf depan sebentar tadi, iaitu GBD, GBQDU, kita akan diberikan dengan panjangnya ciphertext keseluruhan ini, dan kita perlu bahagikan dia kepada 4 huruf setiap bahagian. Okey, penyelesaian untuk ciphertext ini adalah seperti ini, di mana kita akan mappingkan maruah, yang, tekad dan hujan, dan kita akan letakkan nombor satu persatu untuk mappingkan kedudukan tempat untuk kita letakkan ciphertext tu. Okey, contohnya A adalah nombor 1. Jadi kita mappingkan A yang pertama adalah 1. A yang kedua adalah yang kedua. A yang ketiga adalah nombor 3. A yang keempat adalah yang keempat. Dan seterusnya A yang kelima. Dan A yang keenam akan berada di tempat yang keenam. Seterus apabila habisnya A di dalam home code, di dalam perkataan maruh, yang, tekad dan hujan ini, kita akan ke huruf yang kedua, iaitu huruf B. Tapi di sini kita tiada huruf B, dan kita akan seterusnya huruf C, tiada juga huruf C, dan seterusnya kita akan jumpa huruf D, dan ada satu huruf D di sini. Jadi dia akan berada di mapping yang ketujuh. Seterusnya D yang kedua adalah D yang ke-8, dan kita akan sambung dengan huruf-huruf yang seterusnya hingga sampai ke huruf terakhir, iaitu huruf Y yang ke-23. Jadi apabila kita dapat mapping yang telah di-mapkan daripada maruah, yang, tekad dan hujan ini, kita akan dapat nombor 1 hinggalah nombor 23. Kita boleh ambil 4 huruf di setiap poem cipher sebentar tadi, iaitu kita akan dapat agam, MTSB, Guan, GNNU. Kita akan masukkan satu persatu, di mana agam itu akan berada di position pertama, MTSB akan berada di posisi yang kedua,
GUAN akan berada di posisi yang ketiga, huruf A kita dapat ini, hinggalah habis ke NHYR di posisi yang ke-23, iaitu kita dapat lihat NHYR. Jadi apabila kita telah laksanakan perungkut ini, kita telah mapping dan letakkan satu persatu uh, huruf by huruf, kita akan dapat satu mesej rahsia, iaitu saya mengandungi sesuatu, ingin tahu lebih lanjut, sila cari saya di channel Telegram yang bernama Daulat Maya XX. Okey, jadi apabila kita telah dapat clue di dalam perungkut ni, kita perlu ke tempat selanjutnya, iaitu Telegram Daulat Maya XX. Jadi kita boleh buka Telegram, kita cari Daulat Maya XX di situ dan kita boleh tengok channel Daulat Maya dalam Telegram itu sendiri, dan kita dapat lihat ada mesej daripada Daulat Maya yang ingin bercakap dengan Maya. Selamat petang Maya. Dan kita boleh tengok ada juga link untuk kita ke tugasan seterusnya. Dan flag yang kedua ya dapat di sini, iaitu ikut hati mati ikut rasa binasa. Jadi kita boleh ambil flag ni dan kita try submit di tugasan 2. Adakah betul? Yap. Jadi itu adalah flag untuk tugasan kedua. Jadi apa di sebalik tugasan kedua yang dikatakan mencetus kontroversi antara hacker di Malaysia ni? Angkut. Okay, jadi Nahkoda, bagaimana tugasan kedua ini dapat Hello. dilakukan? Alright. Untuk tugasan kedua ni, kita ambil konsep rukun negara keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Okay, kalau kita tengok balik dekat, kita pergi balik dekat Twitter, masa dorang kena OSIN tu, and kalau kita hayati lah, kan tadi dekat tugasan kedua tu dah ada tulis yang Arjuna ni dia mula sangsi dengan sikap Baiduri. Jadi kalau kita tengok apa yang dia sangsikan sangat ni. Jadi kalau kita pergi balik kat Twitter dan kita buka akaun Baiduri, mana akaun Baiduri Mahsuri, okey. Kalau kita tengok posting-posting Baiduri ni, dia dah mula nampak lain macam sikit lah. Dia ada sebut pasal LGBT, and then dia ada sebut pasal corruption. And kalau kita buka comment section, okay, kita akan nampak ada perdebatan antara Baiduri dan juga Arjuna, dan mungkin di sini bermulanya kesangsian Arjuna dengan Baiduri ni. Kalau kita tengok apa Arjuna cakap, apa yang kau cuba sampaikan ni Baiduri? Bila Baiduri post satu gambar melibatkan badut yang bersut dan juga berlatar belakangkan duit. Dia seperti ada sesuatu yang Baiduri ingin sampaikan, dan ini membuatkan Arjuna tertanya-tanya. Dan kita lihat pula balasan dari Baiduri. Dia cakap, terpulanglah apa orang nak kata. Aku cuma nak bawa suara hati aku dan orang lain yang dah tak tahan hidup macam ni. Dan kemudian Arjuna pun reply, aku faham apa yang kau rasa, tapi aku harap kau tidak bertindak melebihi undang-undang lepas ni. Kena ingat, kita hidup ni di negara yang berdaulat. Jadi Arjuna ni dicuba untuk neutralkan balik Baiduri. Mungkin ada something yang Baiduri pernah katakan tentang rancangan-rancangan dia yang kita tak tahu. Dan kemudian Baiduri balas, aku tak kira. Kalau suara aku mereka tak dengar, aku sendiri yang akan turun ke jalan. Dan kemudian Arjuna balas, jangan begitu. Ingat apa yang aku pernah pesan dan ingat prinsip perjuangan kita. Jadi seperti kita tahu, Arjuna dan Baiduri ni merupakan dua sahabat yang berjuang bersama-sama. Tetapi kalau kita tengok di posting-posting Twitter ni, mereka seperti ada pertelingkahan lah. Dan kalau kita tengok posting lain, di atas Baiduri ada mengatakan, semua orang berhak mendapat layanan sama rata. Tidak kisah lelaki atau perempuan maupun LGBT. Jangan mencabuli hak asasi manusia. Dan Arjuna pun reply, sasa dah pemikiran kau ni Baiduri. Bukan Baiduri yang aku kenal dulu. Jadi kalau kita tengok di sini, mereka ni sebenarnya ada dua ideologi dan pendapat yang berbeza lah. Kalau kita tengok Arjuna ni dia lebih ke arah yang natural, neutral. Dia jenis yang play safe walaupun dia ada matlamat perjuangan dia. Dan kalau kita tengok Baiduri ni dia lebih
agresif dan radikal lah. Dan Baiduri dah kena godam. dan mungkin ideologi dia tu seakan-akan ideologi yang membawa ke arah liberalisme. Kalau Betul. kita tengok dia menyokong LGBT dan inilah sebenarnya antara situasi masyarakat zaman sekarang ni. Kalau kita tengok orang sekarang ni dia nak menyebarkan fahaman mereka melalui media sosial seperti Twitter. Mereka cuba mendekati isu-isu rakyat, membawa rakyat-rakyat yang tidak berpuas hati ni supaya mengikut ideologi dan cara mereka. Sebenarnya ideologi yang mereka bawa tu adalah mungkin ideologi yang bertentangan dan tidak bersesuaian dengan masyarakat kita. Seperti kita tengok LGBT dan sebagainya lah. Dan inilah yang berlaku di media sosial hari ini. Dan kalau kita tengok dekat Telegram tu, sebenarnya Telegram ni merupakan diary Arjuna. Diary Arjuna yang dia cuba untuk sampaikan kepada Maya, iaitu Maya Sakti di awal-awal video tadi. Jadi kalau kita hayati setiap baik-baik kata Arjuna ni, dia meluahkan ketidakpuashatian dia terhadap Baiduri dan dia cuba menyelidik sebenarnya kenapa Baiduri jadi begini. Jadi selepas dia selidik dan kalau kita baca daripada diary-diary ni, dia dapat mengetahui yang Baiduri ni sebenarnya tengah merancang merancang sesuatu yang besar lah. Dan Baiduri mempunyai pengikut dia sendiri. Dan setelah Arjuna menyelidik dengan lebih mendalam, dia dapat menggodam sistem kepunyaan Baiduri. Di mana di dalam sistem ni terdapatlah rahsia-rahsia sulit yang Baiduri sedang merancang. Dan benda ni berkaitlah dengan tugasan-tugasan seterusnya. Jadi apa yang kita nak cuba sampaikan kat sini sebenarnya, apa yang kaitkan kedaulatan undang-undang adalah walaupun kita tak puas hati macam mana pun, walaupun banyak perbezaan pendapat sekalipun, kita kenalah sentiasa ingat negara kita ni mempunyai undang-undang. Dan kita tidak berpuas hati atas satu perkara, kita kenalah bertindak untuk undang-undang. Janganlah melampaui atau melebihi batas seperti membuat demonstrasi haram ataupun apa-apa kegiatan yang tidak mencerminkan tamadun sebuah masyarakat tu lah. Kita memang ada hak untuk bersuara, tapi kita kena ingat bersuaralah di landasan yang betul dengan cara yang betul. Janganlah kita tidak menghormati undang-undang yang telah termaktub dalam perlembagaan kita. Jadi di akhir tugasan ni ada satu link. Jadi link ni lah kita analogikan sebagai sebagai satu sistem kepunyaan Baiduri lah, yang mana Arjuna berjaya menggodam dan dia meminta bantuan Maya untuk menyelidik sekali apa yang terdapat dalam sistem Baiduri ni. Jadi kita beralih lah kepada tugasan seterusnya. Itulah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Tugasan kedua adalah 3108 CTF.